Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Alhamdulillah, saya Dr. Hafizah Mustaqim selaku penasihat kelab dan pengasas bersama Akademi Keluarga Islah. Pada pagi ini mengalu-alukan kehadiran pembicara kita Al-Fadhilah Ustazah Maznah binti Daud dan semua pelayar FB dan channel YouTube kami pada pagi ini penghulu hari Jumaat yang barakah ini. Jadi selamat datang Ustazah kepada program kita pada pagi ini. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebagai permulaan pagi ini ingin saya nyatakan bahawa Kelab Keluarga Islah ditubuhkan sebagai satu wadah, satu NGO yang committed untuk membina keluarga yang utuh, lagi kuat sebagai asas pembangunan negara Malaysia sebagai sebuah negara rahmah, negeri Kelantan sebagai sebuah negeri yang makmur dan rahmah. Jadi hari ini terima kasih Ustazah kerana dapat bersama-sama kami dan ini merupakan hari bersejarah bagi Kelab Keluarga Islah kerana kita dapat menubuhkan sebuah akademi yang kita namakan Akademi Keluarga Islah sebagai satu inisiatif dan sumbangan kami dalam menyebarkan ilmu bagi mendidik masyarakat berilmu lagi penyayang. Sebab kita tahu bahawa negara Malaysia yang kukuh dan rahmah ini hanya akan dapat dibina dengan terbinanya rakyat dan penghuninya yang berilmu dan penyayang. Dan ini tentunya mesti kita lahirkan dalam suasana keluarga kita yang penyayang. Jadi tentunya ia bertitik tolak daripada apa yang kita dapat daripada ajaran Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita bahawa wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW berbunyi Iqra, bacalah, dan bacalah ini yang kemudian boleh kita kembangkan sebagai mengkaji, meneliti, menelaah, buat kajian, mentadabbur. Jadi ini adalah merupakan asas kepada agama kita dan cara hidup yang benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak hairanlah mengapa Rasulullah SAW menyebutkan bahawa menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap orang lelaki dan perempuan. Jadi sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin dalam masyarakat, saya merasakan bahawa hadis Rasulullah SAW ini amat bermakna kerana Rasulullah menyebut secara khusus bahawa menuntut ilmu itu diwajibkan ke atas bukan saja lelaki tetapi juga perempuan. Maka benarlah pepatah Arab yang mengatakan orang yang tak ada apa-apa tak boleh nak bagi apa-apa. Faqidu syai' la yu'ti. Betulkan saya Ustazah kalau tersilap. Jadi mana mungkin kita sebagai seorang ibu ataupun seorang ayah dapat memberikan kepada anak-anak kita tanpa ada dalam pemikiran kita, dalam jiwa kita yang nak diberikan. Jadi justru siri kuliah berkitab ini kami adakan dan Alhamdulillah saya amat berbesar hati kerana Ustazah Maznah selaku orang yang dilahirkan di Kelantan dapat bersama-sama kita pada pagi ini untuk menyampaikan kepada kita bermula dengan kita mentadabbur surah Al-Fatihah. Dan saya background saya Ustazah pada pagi ni memang saya sengaja ambil bendera Kelantan dan saya cari letakkan di sini satu scene satu screenshot daripada apa yang dilakukan oleh almarhum Tok Guru Tok Guru Datuk Ni Abdul Aziz yang mengasaskan atau memulakan satu siri kuliah hari Jumaat. Saya teringat lagi Ustazah, tiap kali hari Jumaat saya suka pergi ke Dataran Ilmu di Bandar Kota Baru itu di mana suasananya begitu membangkitkan jiwa suasana mencari ilmu dalam keadaan peniaga di sekitar Dataran Ilmu itu yang majoritinya adalah wanita. Ustazah kalau masuk dalam tu memang orang perempuan saja jual bajunya, hasil-hasil taninya dan sambil itu mereka khusyuk mendengar. Adalah orang beli ketika Tok Guru memberi kuliah tetapi kebanyakannya adalah mereka duduk cokoh situ untuk mendengar pesanan-pesanan. Dan ilmu ini wahyu daripada Allah ni adalah ibarat hujan yang menyinari pokok ataupun yang membasahi bumi yang kering.
Jadi sebenarnya alhamdulillah Ustazah, pada pagi ni besar harapan kami untuk Ustazah selama mungkin 30 minit, 45 minit, hari ni mungkin lewat sikit lah kita habis kerana aluan daripada saya ini, untuk mencerahkan. Tujuannya tidak lain dan tak bukan adalah sebagai bekalan untuk kita, dan itu sebab kita mungkin buat sesi ini tidaklah terlalu panjang sampai mungkin mengambil masa yang banyak, tetapi cukup sebagai satu bekalan sehingga kita bertemu di hari minggu hadapan. Jadi mungkin saya akhiri dengan apa yang disebutkan juga oleh Rasulullah SAW. Baginda mengatakan ada 5 kategori orang. Jadi baginda mengatakan jadilah dirimu yang pertama orang berilmu, alim. Ataupun yang kedua orang yang menuntut ilmu. Jadi pagi ni insya-Allah kita nak jadi orang yang kedua ni. Ataupun yang ketiga orang yang selalu mendengar pengajaran. Atau yang keempat orang yang mencintai ketiga-tiga golongan tadi, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendengar pengajaran. Dan na'udzubillah min zalik, janganlah engkau menjadi orang yang kelima yang dengan sebabnya engkau akan binasa, iaitu yang tak suka ke empat-empat kategori yang tersebut. Jadi insya-Allah terima kasih sekali lagi Ustazah Maznah, dan mungkin saya di awal ini ingin memperkenalkan Ustazah Maznah. Ramai yang dah mengenali beliau, tetapi biar saya bacakan biodata ringkas beliau yang beliau tuliskan di blogspot beliau, Zadut Taqwa, bekalan untuk orang-orang yang bertakwa. Ustazah menuliskan bahawa beliau berasal daripada Kelantan. Kelulusan akademiknya adalah sarjana fiqh dan usul fiqh Universiti Al-Azhar, dan beliau merupakan mantan mencurahkan ilmu kepada pelajar-pelajar beliau di UiTM Shah Alam daripada 1979 hingga tahun 2006, dan beliau bersara daripada UiTM sebagai Profesor Madya di Jabatan Pengajian Islam. Beliau terlibat dalam banyak NGO, dan kini yang terkini ataupun yang sekarang beliau adalah merupakan pengurusi Pertubuhan Mawaddah Malaysia yang banyak melakukan ataupun mengadakan program-program kebajikan dan dakwah sama ada untuk kita di dalam Malaysia maupun di luar negara. Beliau juga merupakan AJK penasihat ibadah haji, tabung haji selama 6 tahun juga, daripada 2006 hingga 2012, dan pernah ataupun selalu menjadi tetamu dalam media Radio IKIM, kolumnis majalah Anis, majalah Q&A dan majalah Jom. Jadi insya-Allah Ustazah Maznah, tabik spring kepada beliau. Beliau juga merupakan seorang penulis yang prolifik, banyak menulis buku-buku, dan alhamdulillah perkongsian hidup beliau dengan saudara Haji Muhammad Jalil bin Bongkit dikurniakan 5 lelaki dan 2 perempuan anak, dan menantu 7 menantu dan cucu 21 orang. Terakhir beliau juga merupakan mantan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM. Jadi saya ceritakan itu kerana masya-Allah sebagai seorang ilmuwan, Ustazah juga sebenarnya boleh menceritakan kepada kita, terutama wanita dan juga lelaki di luar sana, daripada kacamata seorang ahli dalam keluarga yang begitu aktif mempertahankan bahawa keluarga ini merupakan satu asas dalam masyarakat kita, dan kalau kita bina keluarga, insya-Allah kuat keluarga, maka kuatlah masyarakat kita seterusnya. Jadi sikit saya serahkan majlis ini kepada Ustazah, dan kita berses live daripada 3 platform, daripada Facebook Kelab Keluarga Islah, daripada Facebook Dr. Hafizah Mustaqim, dan juga daripada YouTube channel Akademi Keluarga Islah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita membuka juga kepada soalan yang puan-puan boleh tuliskan di ruang komen dan chat, dan insya-Allah kita akan minta Ustazah jawab dalam sesi kita yang akan datang. Jadi tanpa melengahkan masa, silakan Ustazah mencurahkan ilmu kepada kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hafizah, terima kasih kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan untuk manfaat kita bersama, insya-Allah. Saya mulakan dengan
puji kepada Allah. Sebagaimana yang Dr. Hafizah sebut tadi, kita akan sesi ini adalah sesi pengajian berkitab dan kitab yang dipilih adalah tafsir Al-Quran oleh Tuan Guru kita, Tok Guru ni Abdul Aziz. Jadi saya mulakan dengan ucapan pembukaan beliau setiap kali beliau memulakan kuliahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina warzuqna tilawata kitabika ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim, alimna min ilmika ma tardha bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna. Ya Halim, khaliqna bi khuluqil hilm wa haqiqna bi haqa'iqil ilm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekali lagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penuntun yang dirahmati, khususnya anak watan negeri Kelantan. InsyaAllah hari ini kita berbicara tentang tafsir Al-Quran. Sebelum tu, ni nak tukar tune ya, nak kecek Kelantan. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maknanya kita kena terlebih dahulu faham betul-betul. Biar jelas molek apa sebenarnya kita nak belajar tafsir ni. Penting sangat ke nak belajar tafsir ni? Kan apa pentingnya tafsir untuk kita? Kalau tak belajar tak boleh ke? Okey, jadi untuk jawab soalan tu, biar hamba buat satu contoh kan. Katalah kita pagi-pagi ni tiba-tiba Pusme mari bawa kita sapu surat. Dia bawa kita sapu surat, lepas tu dekat luar tu tulis nama kita. Katalah nama hamba lah, buat contoh kan. Tulis nama Maznah binti Daud. Jadi makna kita ni suka, ya aku dapat surat hari ni. Jadi biasalah kalau kita dapat surat kita buat apa? Kita buka surat kita. Bila kita buka surat, kita tengok tulisan tu kita tak kena. Kita pun tak boleh nak baca. Kata baca tak tubik. Tak boleh nak baca, lepas tu dah nak baca tak boleh, apa lagi nak faham kan? Jadi bila kita tak boleh baca, kita buat apa dengan surat tu? Kita buat apa? Adakah kita kata, apa dia atas surat ni? Orang tak faham pun, kita pun tahu gitu saja. Ataupun kita rasa surat ni penting ni sebab nama aku ni. Aku nak simpan lah, tunggu siapa boleh tolong baca ni. Kan? Ataupun kita buat acuh tak acuh. Tahu pun tidak, cari orang mari tolong baca apa tak. Kita pakai selik je mana-mana. Selik celah dinding ke, mana-mana lah pakai letak je. Jadi, apa jadi pada surat tu? Bila kita dekat nak mati, baru kita tahu orang royak kita, rupa-rupanya surat tu, dia padah kita suruh dia ambil hadiah, dia nak bagi kita 10 hektar tanah. Ya Allah, tak nyesal ke? Kadang hidup, dah dekat nak mati, dah baru tahu, rupanya kita ni berhak mendapat tanah 10 hektar. Dah nak buat gapo, dah nak mati, dah nak nanik. Tak boleh nak buat rumah, tak boleh, tak ada makna dah. Jadi maknanya, ibaratnya macam itulah kan. Quran ni sebenarnya, Quran ni adalah surat. Surat Allah, surat Tuhan ke kita.
Mana tahu gigi kita. Dia tengok, cuba bukalah dalam Quran tu kan banyak dia guna ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas maknanya hei manusia. Hei manusia. Siapa manusia tu? Kita. Jadi maknanya Quran ni Allah kirim kita. Kirim surat ke kita. Kita ni makhluk dia yang bernama manusia. Makhluk Allah banyak kan? Sekeliling kita ni semua makhluk Allah. Ada pokok, ada lembu, ada air, ada itik, ada sungai, ada bukit, bulan, bintang, semuanya itu makhluk Allah. Tapi surat dia ni, Quran ni, dia tak hantar ke makhluk-makhluk lain. Dia hantar ke kita manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tak ada dia panggil hei lembu ke, hei ayai ke, hei itik ke, tak ada. Jadi surat ni untuk kita je. Kita manusia. Jadi kalau kita tak faham, macam mana kita nak tahu Tuhan nak apa kita? Tuhan nak ajar apa? Dia nak suruh apa untuk kita buat? Dia nak larang apa yang kita tak boleh buat? Jadi maknanya nak tak nak kita kena faham. Itulah pentingnya belajar tafsir tu. Bunyi tafsir tu macam tinggi sangat kan? Tapi sebenarnya maksud tafsir tu ialah kita nak cuba faham, nak cuba faham apa isi kandungnya Quran ni yang Allah hantar khusus untuk kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak faham, siapa yang rugi? Kita lah rugi. Jadi sebab itu kita kena bayangkan ya, berapa tahun dah kita hidup ni. Mungkin penonton ni ada yang muda, alhamdulillah masih muda, tapi ada yang dah senior kan, dah berumur macam Ambo ni kan, dah berumur. Kalau bayangkan kalau kita dah umur macam ni 40, 50, 60, kita tak faham lagi Quran ni, gapo dia isi, Allahu Akbar, ruginya kan. Jadi sepanjang hayat kita tak tahu kita ni hidup ikut Quran ke tak ikut. Jadi tapi masih belum terlambat ya, selagi mana orang kata ada nyawa, maka kita teruskan usaha kita insya-Allah. Jadi itu penting belajar tafsir. Jadi apa kita pilih tafsir Tuan Guru ni? Kan apa kita pilih tafsir yang ditulis sebenarnya himpunan ceramah-ceramah beliau ya, kemudian dibukukan. Jadi kenapa kita pilih karya Tok Guru kita yang kita kasihi? Kerana dia telah orang kata berusaha menyampaikan kepada kita fahaman yang Allah beri kepadanya supaya kita sama-sama dapat faham, supaya kita sama-sama dapat hayati ya. Pada masa yang sama kita menambah pahala beliau di alam barzakh sana. Ya, Nabi SAW bersabda, maksudnya kalau mati seorang ada tu, terputuslah amalan dia. Dia tak boleh nak beramal dah. Yalah dah mati, nak buat apa lagi kan? Nak semayang tak boleh dah, nak puasa tak boleh dah, nak ngaji tak boleh dah, tak boleh apa dah. Tetapi ada 3 perkara, walaupun kita tak boleh buat dah bila lepas mati tu, tapi kita akan terus dapat pahala amalan tu. Walaupun kita terbaring dah dalam kubur tu, tak buat apa dah, tapi pahala akan terus sapa ke kita melalui 3 perkara. Kalau kita ada tinggal 3 perkara ni, apa dia? Pertama, ilmu yang dimanfaatkan. Macam Tuan Guru ni, alhamdulillah dia telah meninggalkan kepada kita khazanah ilmu yang banyak untuk kita ambil manfaat. Jadi setiap kali kita baca kitab dia, setiap kali kita ambil manfaat daripada buah fikiran dia, maka dia akan terus dapat pahala, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik kakak semua, kita pun nak gitu juga. Kan kita rasa selama ni kita tak ada ilmu, tapi dengan kita belajar dari semasa ke semasa ni, mudah-mudahan ada jugalah sedikit bekalan kita untuk kita sebarkan. Jangan pula kata tak pandai lah nak ngajar, dengar boleh lah. Sebenarnya tak payah ngajar pun. Sebar tu dengan macam mana? Cara sekarang sangat mudah kan, zaman teknologi ni. Adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak sabar ilmu, share je
link ni. Share je link YouTube, share je link Facebook ni. Bila orang dengar, orang tengok link tu, dia pun klik link yang kita share tu, kita pun dah dapat pahala, Masya Allah. Mudahnya dapat pahala sebenarnya kalau kita tahu cara kan. Jadi, apa dia 3 perkara tadi? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Yang kedua apa dia? Sedekah jariah. Ya, sedekah jariah maknanya apa-apa sedekah, biasanya wakaf lah yang kita tinggalkan, yang orang terus ambil manfaat daripada sedekah kita tu. Misalnya katalah kita beli buku ni, kita beli 2 buah. Kita sebuah duk baca, sambil duk dengar ni kita bacalah buku ni. Dah so lagi kita hadiah ke orang lain. Hadiah ke adik-beradik kita ke, hadiah ke jiran kita ke. Jadi maknanya itu pun sedekah jariah. Selagi mana adik-beradik kita, jiran kita yang kita hadiahkan buku ni, duduk baca dah ambil manfaat, kita tetap dapat pahala juga walaupun kita dah meninggal dunia. Jadi adik kakak nak tahu harga buku ni? 30 riyal aja. 30 riyal kan. InsyaAllah. Yalah, mungkin setengah orang rasa 30 riyal mahal tu. Tak apalah, buat kutu pun tak apa kan. Kita orang kampung kan biasa main kutu kan. Serial sehari ke apa, cukup 30 riyal bolehlah beli sebuah buku. Kan. Okey, itu sedekah jariah. Tak semestinya nak wakaf tanah ke apa kan. Hadiah sebuah buku pun dah kira sedekah jariah. Lepas tu satu lagi apa dia? Yang akan meneruskan pahala kita, iaitu anak yang soleh. Alhamdulillah, tahniah kepada mereka yang Allah telah kurniakan anak. Didiklah anak menjadi anak yang soleh, di mana dia sangat berguna. Selepas kita mati, ada anak yang soleh mendoakan. Jadi Amba selalu kata anak dia lahir dalam keadaan dia tak pandang apa satu kan, tak pandang apa satu. Jadi dia perlu kepada kita, kepada mak dia ni, nak jaga dia. Mak dia lah kena bagi susu, kena basuh berak dia, kena mandi dia, kena pakaikan dia baju. Semua tu dia bergantung kepada mak. Ayah lah sekali dengan ayah lah tu. Ya. Jadi kalau mak dengan ayah tak cara dia, boleh tak dia membesar dengan selamat? Mungkin tak ada berapa hari matilah kalau mak tak bagi susu tak. Begitu juga bayangkan kalau mak tu tak basuh berak ke, tak mandi ke, apa jadi pada anak tu. Maknanya anak yang kita lahirkan tu, dia memerlukan kita untuk jaga supaya dia hidup dengan selamat, dengan sihat, dengan sejahtera, jadi anak soleh dan seterusnya. Ya, perlukan mak dia, ayah dia, nenek dia, tok dia, apa semualah hak sekeliling dia tu. Itu dia perlukan kita. Lepas kita mati, kita perlukan dia. Kan, kita perlukan dia. Jadi jangan sia-siakan. Malah keperluan kita kepada doa anak masa kita dalam kubur tu, keperluan kita kepada doa dia lebih daripada keperluan dia kepada kita masa hidup. Apa Mak kata gitu? Sebab katakan anak kita, kalau kita tak cara, ada orang buat anak kan? Kalau kita tak cara, sebenarnya kita boleh harap orang lain yang pergi cara. Kalau orang buat apa, kalau pergi buat anak apa, orang lain jumpa dia kutik kan? Tak ada orang tengok, budak ni kena buat biar anak orang. Tak ada kan? Mesti ada orang kutik dan cara dia. Maknanya kalau mak sendiri tak cara, dia masih ada harapan untuk dia dibela dan diberi santunan oleh orang lain. Tapi bayangkan kita dalam kubur tu, nak harap siapa? Nak harap siapa? Tak ada dah. Kita cuma harap amal kita masa kat dunia, kalau ada ilmu yang kita tinggalkan ataupun sedekah jariah yang kita dah buat, satu lagi harapan kita adalah doa anak. Jadi ketika itu, kita sangat memerlukan doa anak tu. Bayangkan kalau anak tak ada, anak tak berdoa untuk kita, siapa nak bantu? Masya Allah. Kan, jadi tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa, adik kakak, kalau ada anak tu janganlah sia-siakan. Tengok muka anak ni, tengok ke anak tu, ingat inilah harapan aku untuk memohon doa untuk aku di alam barzakh nanti, Masya Allah. Ya. Jadi
Marilah sama-sama kita gunakan kesempatan ini untuk kita menimba sedikit ilmu supaya menjadi bekalan yang berguna untuk kehidupan kita di dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi kita akan baca buku ni. Kalau siapa yang dah ada, alhamdulillah. Kalau yang belum ada, bolehlah hubungi pihak Akademi Islah ya untuk mendapatkan buku ni, insya-Allah. Tapi kalau tak mampu nak beli pun tak apalah, dengar pun tak apa kan. Tapi kalau boleh dengar tu catiklah sikit-sikit dok, sebab orang kata kita ni kan mudah terlupa. Itu sifat manusia dah. Dengar hari ni faham dah. Minggu depan terlupa dah. Jadi kalau kita catat tu insya-Allah adalah kata ingat semua pun kan, bolehlah buat rojokan. Insya-Allah. Tapi kalau katakan nak dengar balik boleh pasal semula kan kat YouTube tu sebab dia ada rakaman. Insya-Allah boleh dengar banyak kali pun. Okey. Jadi Ambo akan sampaikan tafsir ni mengikut apa yang dicatat oleh Tuan Guru dan ada beberapa tempat-tempat yang Ambo rasa perlu tambah, Ambo tambahlah. Bukan kata ilmu Ambo lebih pada Tok Guru. Bukanlah kata hak Tok Guru ayat tu kurang dah. Yang Ambo tambah ni nak tambah nak lebih faham je kan. Nak untuk memberikan lebih penjelasan supaya orang kata lebih mudah untuk kita faham. Itu je. Bukanlah kata maksud Ambo nak mandang-mandang, nak tambah apa yang Tok Guru dah tulis tu. Memang sangat comel dah. Sangat comel dah apa yang Tok Guru tulis tu. Tapi ada setengah-setengah tempat tu mungkin perlukan kepada penjelasan lanjut. Itu saja ya. Jadi memang tak boleh nak tanding lah kan ilmu Tok Guru kita ni kan. Ambil lagi Ambo yang serba kekurangan ni. Okay. Jadi tafsir yang mula kita pilih adalah surah Al-Fatihah. Kita tahu surah Al-Fatihah ni surah paling penting kan. Surah yang kita baca hari-hari dalam solat. Malah tak sah solat kalau tak baca surah Al-Fatihah. Jadi bayangkan ya satu hari kita baca Al-Fatihah sekurang-kurangnya 17 kali kan. Dalam setiap rakaat tu. Jadi rugi kan kalau kita ni dah semaya bertahun-tahun, dah 10 tahun, 20 tahun duk semaya, duk baca surah Al-Fatihah. Tapi kita faham sikit apa dia makna surah Al-Fatihah ni. Jadi itulah ruginya. Mudah-mudahan ya dengan kita mengikuti kuliah ni akan membuka kepahaman kita, menambah ilmu kita. Jadi dengan cara itu mungkin sembahyang kita pun lebih khusyuk dan sembahyang kita pun lebih mendatangkan kesan yang baik dalam diri kita, insya-Allah. Jadi kita mula dengan surah Al-Fatihah dan kita katakan tadi Al-Fatihah itu nama dia pembuka lah kan, pembuka. Dia pun memang pembuka kepada kitab suci Al-Quran dan diletakkan di permulaan Al-Quran ya, iaitu surah yang pertama daripada 114 surah Al-Quran itu. Jadi Tok Guru kata, Tok Guru mulakan tafsir dia dengan menceritakan nama surah ni. Kita kenal dia surah Al-Fatihah, kata Tok Guru. Surah yang kita baca hari ni kita panggil surah Al-Fatihah. Tu semua orang tahu. Sebut Al-Fatihah tu budak kecil tadika pun dah tahu dah kan. Selain daripada Al-Fatihah, Tok Guru kata, banyak lagi nama lain. Rupanya Al-Fatihah ni banyak nama dia. Bukan je nama. Bukan Al-Fatihah aja. Antara nama dia yang lain, Tok Guru kata, Asy-Syafi. Asy-Syafi. Asy-Syafi ni maknanya kita kata penawar lah. Ya, penawar yang menyembuhkan. Penawar yang boleh menyembuhkan. Tapi sebenarnya yang menyembuhkan tu Allah. Tapi surah ni kita gunakan untuk buat penawar. Penawar ya. Betul ke ni? Boleh buat penawar ke lagu mana tu? Jadi ada kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata dia dengan beberapa orang sahabat dia pergi musafir. Ni nak cerita bab Fatihah jadi penawar ni. Manalah tahu boleh jadi kita boleh amalkan ya.
Dia kata apa ni, dia musafir. Dia pergi musafir kan, kita lah ni kalau nak pergi musafir tak ada masalah, sempat nyengah-nyengah kan. Kalau lalu lebuh raya tu ada je R&R kan. Kalau singgah bandar mana-mana ada je homestay ke chalet ke hotel ke kan, ikut bajet je lah. Tapi zaman dulu kalau musafir tu pada pasir, dia tak ada homestay lagi. Jadi dia kalau habis berkalai ke apa, mana tempat nak singgah, dia tengok ada perkampungan. Ada perkampungan duduk, dia pergi singgah situ, lepas tu minta izin tuan kampung tu, ketua dia, Tok Ngulu dia nak tupai bermalam. Jadi bila tupai bermalam tu dia panggil menerima mereka sebagai tetamu. Jadi mereka bertanggungjawablah untuk jamu tetamu ni, macam tu. Itu cara hidup zaman dulu. Jadi mereka dalam musafir tu sampai tengah malam ni, dia singgah satu kampung. Tapi jumpa dengan orang kampung tu, mereka semua tak sudi terima. Kata, tak kenal mata hidung ni, tak boleh lah. Dia kata, tak boleh singgah lah kat kampung kita orang ni. Duduk luar je lah. Jadi mereka pun terpaksa berkemah kat luar lah. Lapar tahan, tak ada orang sudi menerima kunjungan mereka. Mereka nak tupai je satu malam sebelum meneruskan perjalanan. Jadi Allah izin, malam tu, Tok Ngulu dia kena sengak. Dia kata kena sengak. Binatang gapok sengak ni sampai pesel. Kalau jeking lah kot agaknya kan. Dalam cerita tu dia sebut disengak je, dia tak sebut gapok. Jadi biasanya nak bisa sengak ni bukan kalau jeking kot kan. Jadi bila kena sengak tu, dia cari Tok Bomo nak berubat, tak ada pandai tu. Jadi dah buat macam-macam, tak sedar-sedar. Jadi mereka pun teringat, ada tak di rumbungan nak mari tupai kampung kita. Mungkin kita pergi tanya dia lah, boleh tak, ada tak pokok dia ni boleh tolong berubat kan. Jadi pergilah jumpa. Dia kata, ketua kami kena sengak ni, kamu ada tak Tok Bomo boleh berubat? Jadi sahabat ni jawab, ada. Tapi sebab tadi kami nak minta tupai teduh, kamu tak bagi. Kalau nak suruh kami berubat, kena janjilah nak bagi upah gapa-gapa kan. Jadi dia pun, bolehlah. Kan dah terdesak ni, dah ketua duduk pasal ni. Okey, jadi pergilah seorang, pergi. Dia buat apa? Dia jampi dengan Al-Fatihah. Dia jampi dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah Allah izin, sedarlah, sembuh, siap, macam tak kena sengak dah. Jadi dia orang pun bagilah hadiah yang dijanji tu. Itu cerita ni nak menunjukkan bahawa Al-Fatihah boleh menyembuhkan. Itulah nama dia Asy-Syafi tu. Jadi tak percaya ke? Kena cubalah kan. Kalau dah jadi sahabat buat, tak ada halangan lah untuk, kalau Allah nak izinkan jadi kita juga. Cuma mungkin beza ni, kita ni buat ya ke tak ya, ya ke tak ya. Jadi bila kita sendiri macam tak yakin, dia tak jadilah kan. Jadi cuba kita gunakan Al-Fatihah ini untuk jadi penawar tu, penyembuh tu. Jadi dapat hadiah kambing ya. Jadi tapi kita tengok sahabat ni, dia berhati-hati, dia kata tak beranilah nak makan kambing ni. Macam mana ni, halal ke tak halal ni? Dia kata dah japi baca surah Fatihah je, lepas tu dapat hadiah kambing berekor-ekor ni. Tak halal lah. Tak pernah berlaku sebelum ni. Mereka ambil upah menjampi ni. Sahabat tu pun dia tak pernah pun buat sebelum ni. Sebab dah terdesak tu, dia tawakal je cuba baca Fatihah. Allah izin, dah sial orang tu. Jadi dia tak makan sehingga balik jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya dia pun cerita, boleh ke kami nak makan ni? Rasulullah kata, boleh, bagi aku satu gial. Jadi pengajarannya maknanya boleh ambil upah nak japi-japi ni. Tapi jangan zalim lah kan. Janganlah niat nak ambil upah tu kan. Kita boleh tolong orang yang dalam susah, dan kita boleh gunakan Al-Fatihah untuk jampi ni. Jadi itu namanya Asy-Syafi. Okey ya. Jadi itu ada banyak pengajaran kat situ, tapi kita bawa cerita ni untuk menunjukkan bahawa memang betul
khasiat Al-Fatihah ni boleh menyembuhkan penyakit. Walaupun itu contoh tu penyakit kena sengak, tapi tidak bermakna untuk kena sengak aje. Kita boleh cubalah apa penyakit yang kita alami. Kita cuba baca Al-Fatihah insya-Allah dengan izin Allah ya. Insya-Allah. Itu salah satu nama Al-Fatihah. Okey. Nama Al-Fatihah juga Tok Guru kata Al-Kafi. Al-Kafi maknanya yang cukup. Cukup maknanya cukup lekat dah. Dalam Al-Fatihah tu cukup lekat dah segala pengajaran, segala panduan yang boleh kita pegang. Kan maknanya kalau kita betul-betul faham surah Al-Fatihah ni, kita beramal dengannya, insya-Allah cukup untuk menjadi panduan yang lengkap kepada panduan yang lengkap untuk hidup kita, insya-Allah. Ya. Dan ada bermacam-macam nama lagi Tok Guru kata. Itu orang panggil mengikut nama julukan. Disebabkan terlalu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kandungan dan maksud surah Al-Fatihah, maka diberi nama bermacam-macam mengikut aspek-aspek tertentu. Jadi maknanya sebab Allah sangat sayang kepada surah Al-Fatihah ni, maka dia bagi nama macam-macam. Bagi nama Fatihah sebab dia pembuka. Bagi nama Asy-Syafi sebab dia penyembuh. Bagi nama Al-Kafi sebab dia mencukupkan segala perkara. Dan satu lagi nama yang penting juga bagi Al-Fatihah ni ialah disebut juga Ummul Kitab. Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab maknanya emok bagi kitab. Dia ibu. Ibu ya. Jadi kata Tok Guru, kita tidak kata Abul Kitab. Dia tak bagi nama Abul Kitab. Dia bagi Abu tu makna ayah kitab. Dia tak kata ayah. Dia kata ibu. Sebab apa Tok Guru kata? Kenapa dia panggil mok, tak panggil ayah? Kerana manusia ini, kata Tok Guru, kalau dibandingkan antara bapa dengan mak, maka manusia sayang kepada mak melebihi sayang kepada bapa. Betul ke tu? Yang ini Tok Guru kata ni, bukan Ambo kata. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, cuba tengok sendirilah dalam hidup kita. Betul ke nanti ayah kecil hati pula ni kan? Jadi maknanya betul ke mak tu lebih disayangi oleh anak-anak? Jadi Tok Guru ni tak kata saja kan, dia buat contoh lah. Dia buat apa ni? Dia tunjuk senario hidup kita yang menyebabkan kenapa mak ni lebih dekat dengan anak daripada ayah. Jadi dia kata keadaannya sudah begitu sejak zaman berzaman lagi, kata Tok Guru. Selepas beribu tahun dulu, bapa bangun pagi terus turun pergi kerja. Sejak pagi sampai ke petang. Bila balik ke rumah barulah berjumpa anak. Mak pula kerja dia jaga anak. Maka dia bangun pagi dan celik mata terus masuk ke dapur. Tak nak nasi untuk diberi kepada anak dan suami. Jadi anak ini sepanjang hari dia duduk dengan mak. Bapa hanya sudah petang baru balik ke rumah. Maka kesayangan anak kepada mak melebihi kesayangan anak kepada bapa. Kerana mak duduk bersama dengan anak. Ini hujah Tok Guru. Kenapa anak lebih sayang dan lebih rapat dengan mak berbanding dengan ayah. Ya? Jadi dia kata anak duduk bersama dengan mak. Beriba. Duk rokah. Rokah ke apa? Duk memanjak. Apa dia ni? Rokah duk memanjak atas belakang dan macam-macam lagi. Kemanjaan anak kepada mak melebihi kemanjaan anak kepada bapa. Oleh sebab itu, untuk tarik perhatian manusia, hamba Allah seluruhnya, maka Allah bubuh nama Al-Fatihah itu Ummul Kitab. Ummul Kitab. Mak bagi kitab. Kerana manusia apabila bunyi mak, mereka sayang belaka. Orang yang tidak sayang mak ni disebut sebagai orang yang rosak. Dia kata apa? Orang rusak apa? Rusak kakak dalam. Rusak hati dia lah kan. Kakak dalam ni. Itu hati.
Rosak sebab dia tidak sayang mak dan tidak sayang bapa. Jadi kalau mak hak setara duduk dekat dengan dia tak sayang, bapa lagilah jauh. Jadi orang macam ni, tu guru kata orang rusak kakak dalam. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, ini, ibu ni diberi kepada sesuatu yang menjadi sumber kepada yang lain. Sebab kita bayangkan manusia kan, manusia sejak daripada yang pertama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa je yang tidak dilahirkan oleh mak kan. Lepas pada tu semuanya lah dilahirkan oleh mak kan. Jadi semua manusia ini dilahirkan oleh ibu. Sebab tu orang kata, orang Arab disebut, dia kata masyarakat terdiri daripada lelaki dan perempuan. Ada lelaki dan perempuan. Jadi separuh orang lelaki, separuh orang perempuan. Tapi yang separuh lagi lelaki tu dilahirkan oleh orang perempuan juga. Jadi maknanya perempuan itu sumber kepada seluruh umat manusia selepas Adam dan Hawa. Jadi maknanya kalau kita nak nisbah gitu, Quran Al-Fatihah ni dia ibu kepada seluruh isi Al-Quran ni. Dengan makna apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini merangkumi seluruh kandungan isi Al-Quran yang sebanyak 114 juzuk ni. Jadi cuba kita tengok kalau kita nak buat roti kan, kita pakai apa? Ibu roti ke bapa roti? Kan kata ibu roti kan. Nak buat roti perlu ibu roti. Itu nak ceritanya bahawa ibu tu, perkataan ibu adalah menunjukkan dia sumber yang mana darinya berasal yang lain-lain. Kalau kita banyak pejabat kan, ada cawangan Kuala Lumpur, ada cawangan kat Kelantan, ada cawangan kat Terengganu. Hak pejabat besar tu orang panggil apa? Panggil ibu pejabat kan? Pejabat tak panggil bapa pejabat. Itu maknanya penting perkataan ibu. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, nama ibu ini diberi kepada kaum wanita. Alhamdulillah. Jadi sebab itu penting ya pendidikan wanita ini. Sebab apa? Sebab dia sumber kepada keluarga dia. Bukanlah kata tak penting pendidikan lelaki, sebab lelaki ni ketua, kan. Tapi tak boleh nak nafikan penting juga pendidikan wanita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian, itu mukaddimah surah Al-Fatihah menerangkan tentang makna nama, pentingnya nama surah Al-Fatihah ini yang mempunyai pelbagai-bagai nama dengan peranan-peranannya. Jadi untuk hari ini setakat itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung seterusnya apa yang Tok Guru akan huraikan mengenai surah Al-Fatihah ini, mudah-mudahan ya. Jadi sekiranya penyampaian ini bermanfaat, sila sebarkan, dan sekiranya tidak bermanfaat maka berilah muhasabah ya, supaya hamba boleh baiki lagi cara penyampaian supaya lebih jelas dan lebih mudah difahami insya-Allah. Jadi sekian dulu untuk hari ini, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد
طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها.